Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar, semalam cikgu dah berikan kamu sedikit pengenalan berkaitan dengan format pentadsiran PT3 bagi subjek sejarah. Okey. So, hari ini kita akan terus masuk kepada bab 1, okey, iaitu kedatangan kuasa barat. Okey, untuk hari ini apa yang saya nak tekankan ialah Okey, apa yang akan anda pelajari ialah yang pertama ialah menerangkan kestabilan dan kemakmuran negara. Ini. Okey, kemudian yang kedua, kita nak menghuraikan faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, kemudian kita nak menganalisis persaingan antara kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Okey, kemudian nak menunjukkan perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. So, hari ini cikgu nak tekan pada nombor 1 saja, iaitu menerangkan kestabilan dan kemakmuran negara. So, kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan kestabilan dan apa yang dimaksudkan dengan kemakmuran negara kita. Okey. Okey, 1.1 iaitu kestabilan dan kemakmuran negara kita. Okey, secara pengenalannya, negara kita ni telah daripada dulu telah mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran yang stabil. Macam tingkatan 2, awak telah mempelajari banyak sistem pemerintahan daripada setiap negeri. Okey, daripada Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah Kesultanan Johor. So, kestabilan sistem pemerintahan dan pentadbiran ini adalah merupakan satu hasil kebijaksanaan pemerintah kita lah. Okey, maksudnya zaman dahulu lagi negara kita, setiap negeri telah mempunyai sistem pemerintahan mereka, sistem pemerintahan masing-masing. Okey. Jadinya dengan adanya sistem pemerintahan dan pentadbiran ini, rakyat dan juga pemerintah lah saling berganding bahu dalam membangunkan sesebuah negeri. Okey, macam dekat sekolah kita ada siapa? Pengetua, betul, cikgu-cikgu. Dan awak sebagai seorang pelajar. So, gambarkanlah awak ni sebagai rakyat dan guru-guru dan juga pengetua itu sebagai pemerintah. So, kita nak jadikan skop ni awak lebih faham. Okey, kemakmuran negeri pula datangnya daripada sumber hasil bumi dan juga hasil alam yang dimanfaatkan kepada negara bagi memajukan ekonomi. Okey, macam zaman dahulu negara kita ni ataupun negeri kita ni kaya dengan sumber hasil bumi dan juga hasil alam. Okey. Jadi beza di antara maksud kestabilan dan juga kemakmuran. Okay, kestabilan tu more kepada sistem pemerintahan dan pentadbiran. Okay, itu kestabilan. Okay, kemakmuran ni maksudnya lebih kepada hasil bumi dan hasil alam yang boleh memajukan ekonomi negara. Okay, tadi cikgu dah beritahu apa yang dimaksudkan dengan kestabilan. So, awak boleh baca yang inilah. Okay, yang ini. Okay, ini yang dimaksudkan dengan kestabilan. Okey, sistem pemerintahan dan struktur sosial banyak mempengaruhi pembentukan susul lapisan masyarakatnya. Negara kita ni telah mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya dekat sini setiap negeri dia mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Dia ada sultan, dia ada pembesar, dia ada penghulu hakim. Kita akan lihat satu persatu apa yang dimaksudkan dengan sultan. Sultan ni peranan dia apa? Duduk dia di mana? Sultan ni biasanya dia menaung seluruh negeri. Sultan ni biasanya dia menaung seluruh negeri. Pentadbiran pada peringkat negeri diketuai oleh raja ataupun sultan. Dan baginda ni lah menjadi lambang kedaulatan negeri. So, maksudnya kalau lah sesebuah negeri tu ada sultan ataupun raja, so sultan ataupun raja ni menjadi satu lambang kedaulatan bagi negeri tersebut.
Okey, kemudian kaum kerabat diraja serta pembesar membantu pentadbiran dan melaksanakan perintah sultan. Maksudnya di atas sultan tu, bawah dia ada dia punya pembantu. Okey, iaitu siapa? Kerabat diraja serta pembesar. Okey, itu pembantu sultan ataupun raja. Okey, itu piramid tu yang atas sekali ialah sultan. Mestilah dia duduk di atas sekali, betul tak? Okey. Stage yang kedua ialah pembesar. Okey. Pembesar ni merupakan jajahan dan daerah yang ditadbir oleh pembesar yang telah dilantik oleh sultan. Maksudnya pembesar ini dia punya kawasan adalah kawasan jajahan ataupun daerah. Okey, macam dekat Melaka kita ada 3 daerah, betul? Daerah Melaka Tengah, daerah Alu Gajah, daerah apa lagi satu? Daerah apa lagi satu? Saya ingatlah. Apa 3 daerah Melaka Alu Gajah, Melaka Tengah dan Jasin. Okey. So, ketiga-tiga daerah ini dia mewakili, bagi setiap 3 daerah ini ada pembesarnya. Okey, yang telah dilantik oleh siapa? Oleh sultan. Okey. Okey, pembesar ni dia melaksanakan tugas menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Macam yang tadi kat atas tu awak tengok kaum kerabat diraja. Okey, kaum kerabat diraja serta pembesar membantu pentadbiran dan melaksanakan perintah sultan. Okey, sama juga dengan poin yang kedua ni. Untuk pembesar, okey. Pembesar melaksanakan tugas menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Okey, di bawah sekali ialah penghulu. Okey, penghulu ni biasa kalau awak tahu, memang penghulu ni duduk di bawah sekali dan biasanya penghulu ni ada di setiap kampung ataupun mukim. Mukim ni lebih kecil lah. Okey, selepas negeri, okey, kita ada daerah. Selepas daerah, kita ada kampung. Okey. Okey, kampung ialah unit paling kecil dalam sistem pemerintahan masyarakat Melayu. That's why orang-orang kampung kalau terima apa-apa saja berita mesti daripada penghulu ataupun ketua kampung. Okey, ketua kampung ialah penghulu ataupun penggawa. Ketua kampung menyampaikan arahan daripada raja atau pembesar kepada orang kampung. Okey, untuk daripada stage sultan, pembesar, penghulu, bagi saya yang memainkan peranan yang sangat penting dalam mengutuskan ataupun menyebarkan sesuatu berita ialah penghulu. Penghulu ni sangat memainkan peranan penting. Okey, kepada orang kampung lah. Kalau apa-apa saja yang telah diutuskan oleh dia ni, sultan ataupun pembesar, penghulu tak laksanakan apa yang sultan dan pembesar kata, jadinya masyarakat tidak akan terima apa-apa sebarang maklumat. Maksudnya maklumat tu tidak jelas. Okey. So untuk yang 1.1 ni, kamu kena tahu yang bahagian kestabilan adalah sistem pemerintahan dan juga struktur sosial. Yang ada 3 piramid ini iaitu sultan, pembesar dan juga penghulu. Okey, ini adalah untuk mana-mana negeri yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Okey, contohnya negeri Johor, negeri Terengganu, negeri Kelantan, okey, negeri Perak, Pahang, Kedah yang menggunakan sistem pemerintahan beraja ini. Okey. Kalau yang ini bezanya adalah hierarki pemerintahan Negeri Sembilan. Kenapa Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak berbeza? Kerana di ketiga-tiga buah negeri ini tidak mempunyai sultan. Mereka hanya ada yang tuan besar ataupun yang di-pertuan besar. Tapi kalau untuk Negeri Sembilan, okay, dia terbalik. Dia bermula daripada bawah. Okey. Okay, yang mana anak buah dan ibu sokong mula-mula sekali yang bawah. Okey. Kemudian barulah buah pak, lembaga, undang dan seterusnya yang tuan besar atau
yang di-Pertuan Besar. Maksudnya kalau nak jadi Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar, dia mestilah melalui bawah tu dahulu, iaitu anak buah dan juga ibu soko. Okey, itu untuk Negeri Sembilan. Ibu soko ni maksudnya individu yang mengetahui. Okey, awak boleh lihat glosari ni. Okey, individu yang mengetahui, memahami dan menghafal adat dan asal-usul kelompok kekeluargaan yang diwakilinya. Okey, ibu soko ini juga terlibat secara langsung dalam pemilihan dan pelantikan buapa. Biasanya ibu soko ni adalah lebih kepada suku wanita lah. Okey, seperti yang kita tahu, kalau kat Negeri Sembilan, segala pewarisan tahta mesti lebih kepada wanita. Okey. Okey, kemudian di Sarawak kita ada dua, sistem kesukuan dan sistem kesultanan. Okey, kalau macam di Sarawak banyak suku. Okey, jadinya dia ada tubuhkan satu sistem pemerintahan yang dinamakan sebagai sistem kesukuan, dan juga ada yang menggunakan sistem kesultanan. Okey, sama juga dengan sistem pemerintahan di Sabah. Okey, cuma tambah satu sahaja lagi. Okey, macam tadi di Sarawak dia ada sistem kesukuan dan juga sistem kesultanan. Tapi di Sabah ada tambah satu lagi, iaitu sistem ketua bebas. Okey, kita akan tahulah nanti sekejap lagi pada bab yang lain apa yang dimasukkan dengan sistem ketua bebas. Okey, di bawah kestabilan negara perlu ada juga undangan. Tadi yang pertama, di bawah kestabilan negara perlu ada sistem pemerintahan dan pentadbiran. Yang kedua, mesti ada perundangan. Dah nama pun perundangan. So, setiap negeri ada undang masing-masing yang mana masyarakatnya perlu mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, terdapat dua jenis undang-undang, iaitu undang-undang yang tidak bertulis dan juga undang-undang yang bertulis. Okey. Undang-undang yang tidak bertulis ini dikenali sebagai adat. Contohnya adat Perpatih. Okey. Contoh undang-undang bertulis pula ialah Hukum Kanun Melaka, Hukum Pahang dan juga Undang-Undang 99 Perak. Okey. Manakala di Sarawak dan Sabah, peraturan hidup dan undang-undang berdasarkan hukum adat yang diamalkan secara tradisi serta turun-temurun melalui kepercayaan suku masing-masing. So, maksudnya kat sini perundangan terbahagi kepada dua. Undang-undang tidak bertulis dan juga undang-undang yang bertulis. Kalau undang-undang tidak bertulis ini lebih kepada adat lah. Okey. Kalau yang bertulis, dia ada buku kan undang-undang tersebut. Macam dekat sekolah, kita ada buku peraturan, betul tak? Itu contoh undang-undang bertulis. Okey. Yang ketiga, kestabilan sesebuah negara juga adanya hubungan luar dengan negara lain ataupun negeri lain. Okey. Ini adalah untuk membentuk satu ekonomi, politik dan sosial yang sangat stabil lah. Okey. Dan pemerintah di negara kita ini berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang British dan Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Okey. Macam negara kita sekarang, Malaysia pun ada menjalinkan hubungan luar dengan negara-negara lain. Pentingnya kena ada hubungan luar dengan negara-negara lain supaya kita nak mengelakkan daripada berlakunya peperangan. Kalau kita ditimpa bencana, negara luar boleh bantu kita. Macam Malaysia ni sangat bermurah hati. Kalau apa sahaja negara luar ditimpa bencana, Malaysia, rakyat Malaysia segera datang membantu, mengulurkan walaupun RM1. Okey. Kemudian poin yang ketiga, kebijaksanaan pemerintah tempatan menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan menyebabkan mereka dapat meluaskan pengaruh, melindungi daripada ancaman musuh, memajukan ekonomi negara dan menstabilkan sistem pemerintahan. Maksudnya, kalau pemerintah tu bijak mengadakan hubungan luar dengan negara lain, sudah dapat mengukuhkan lagi lah pengaruh dia, okey, dapat mengelakkan daripada ancaman musuh dan juga memajukan ekonomi negeri. Okey, itu di bawah kestabilan. Ini hilang pula lah. Dah siap ke belum ni?